أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi saya mengajak saudara dan saudari semua untuk sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan sembang-sembang kita ini dengan satu surah yang saya yakin kita semua menghafaznya dan kita semua suka untuk membacanya. Saya suka kongsikan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai suratul Ikhlas. Okey. Macam saya selalu sebutlah, saya tukang baca kitab. Kitab orang punya, orang yang tulis. Teman ni tukang baca aja. Apa kata orang Jawa? Sharing is caring. Ya, baik. Rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, telah mengutuskan seorang sahabat untuk pergi bawa satu kumpulan berhadapan dengan musuh. Sariyah ni kita tahu dia bukan satu peperangan yang besar. Keadaannya macam kita kata Nabi hantar platoon lah, platoon. Kan kalau batalion ramai benar. Hantar platoon pergi berhadapan dengan musuh. Jadi apa ceritanya? Kata Aisyah, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dan dia ni dia ketua, panglima perang. Jadi dia jadi imam kepada kawan-kawannya di kalangan pasukan tentera tadi. Dan dalam setiap rakaat solat dia tu, dia bacalah surah yang lain, tapi dia mengakhiri bacaannya itu dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila semuanya dah balik, mission complete, dah selesai, mereka pun mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Nabi kata, cuba tanya dia, mengapa dia berbuat begitu? Fasa'aluhu. Lalu kawan-kawan dia pun bertanyalah pada dia, ngapa Mika buat begitu? Membaca surah Al-Ikhlas, mengakhiri setiap bacaan dalam solat dengan suratul Ikhlas. Dia pun menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Kerana suratul Ikhlas ini adalah sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi aku suka untuk membacanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuh. Kalau begitu khabarkan, bagi tahu dia bahawa Allah mencintainya. Begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rujukannya dalam
hadis Bukhari, Kitabut Tauhid, di bawah tajuk Tauhid. Boleh Google situ. Dan begitu juga kata Imam Ibn Katsir, wa qad rawahu Muslim wan Nasa'i aidan. Bukan saja Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i juga meriwayatkannya. Baik. Hadis yang kedua yang saya kongsikan, rawal Bukhari fi kitabis salah. Ni Imam Bukhari masukkan pula dalam babus salah. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Kalau tuan-tuan biasa sampai ke Madinah Al-Munawwarah, yang sekarang ni Allah Subhanahu wa taala uji kita. Ada duit berlambak pun kita tak diizinkan untuk rukuk dan sujud di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Masya-Allah. Ni Allah benar-benar menguji keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan solusi yang terbaik kepada permasalahan kita. Sekarang ni orang sibuk mencari solusi. Ada yang sembuh jalan raya, tak tahulah tu kan macam mana tu. Yang pentingnya kena tanya pakar lah. Mengapa saya kata tanya pakar? Jangan pasal COVID-19 ni tanya pada saya, kerana saya bukan pakarnya. Kalau saya tanya saya, I'm going to give you a nonsense suggestion. For example, I don't know, I know nothing, and then I said, oh, ladies and gentlemen, just drink a boiled water, and here you go, the virus will be die. Itu saya lah tu, konon-kononnya memandai-mandai. Saya tak cakap pasal orang lain. Contoh, saya ni tak reti apa-apa, tapi buat-buat pandai. Jadi apa pun Nabi kata apa? Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Dia begitu. Saya sebut ni kerana tadi kita bercakap tentang solusi di mana-mana saja. Timur, barat, utara, selatan, semua orang mencari solusi kepada coronavirus ini tadi. Apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan yang selayaknya. Dah balik kita pada our lesson. Apa tadi cerita dia? Kata Imam Bukhari, Anas menyampaikan, ada seorang lelaki Ansar yang jadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba ni di mana? Kita pergi Madinah, insya-Allah kita dibawa lah pergi berziarah ke Masjid Quba. فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. Jadi ceritanya, kata Anas, lelaki ini dia jadi imam, kerana kriteria imam tu memang ada pada dia. Lalu dia pun jadi imam di Masjid Quba. Dan setiap solat dia tu, bila dia jadi imam, dia bacalah surah yang lain. Tetapi selesai dia baca, macam cerita yang pertama tadi, selesai dia baca surah lain, dia mengakhiri dengan qul huwallahu ahad hatta yafragha minha thumma kana yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika. Minta maaf, correction lagi ya. Ustaz ni buat salah aja. Okey. Kata Anas, dia memulakan, bukan dia mengakhiri. Kalau yang tadi ni the end, yang ini habis dia baca Al-Fatihah, dia mulakan dengan qul huwallahu ahad. Dah selesai qul huwallahu ahad, dia baca surah yang lain pula dalam setiap rakaat masa dia jadi imam tadi. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin
فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى. Jadi sahabat-sahabat dia ni datanglah pada dia, kan, mungkin minta pencerahan ataupun mungkin bagi pandangan. Dia kata Mika pula dah. Dia kata kamu ni jadi imam, kamu mulakan dalam setiap rakaat dengan baca surah Al-Ikhlas. Kemudian kamu istilahnya apa? Top up pula dengan surah lain. Dia kata. Jadi dia kata, fa imma an taqra' biha wa imma an tad'aha wa imma an tad'aha wa taqra' bi ukhra. Jadi dia kata adalah lebih baik kamu baca surah Al-Ikhlas saja dalam setiap rakaat ataupun kamu baca surah yang lain. Maknanya tak perlulah setiap rakaat tu bergandingan. Udah baca surah Al-Ikhlas, baca pula surah yang lain. Faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahum min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghairuh. Jadi cerita dia, dia kata aku tidak akan tinggalkan itu. Aku akan teruskan, dia kata. Apa yang aku buat. Aku mulakan dengan Al-Fatihah, dengan Al-Ikhlas, kemudian aku tambah surah lain. Dia kata kalau kalian suka aku buat begitu, aku akan terus jadi imam pada kalian. Kalau tidak, cari orang lain, dia kata. Dan demo ni tak suka selain daripada dia jadi imam pada mereka. Begitulah tadi sebab dia memang he's the right person to be the imam. Kemudian falamma atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar faqala ya fulan. Jadi bila mereka pun datang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba dengan Masjid Nabawi bukan jauh, kan? Jadi mereka pun jumpa Nabi, dan Nabi pun tanya, ya fulan. Tak dibagi tahu siapa nama sahabat ni. Cuma Nabi sebut ya fulan. Dia kata, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surati fi kulli raka'ah. Dia kata, wahai fulan, apa yang menghalangmu daripada mendengar cadangan, saranan dari sahabatmu? Baca surah Al-Ikhlas saja ataupun baca surah yang lain, tak payahlah digandingkan. Dia kata, dan apa yang menyebabkan kamu untuk melazimkan membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat? Dia kata. Lalu kata fulan ni tadi, inni uhibbuha, aku mencintainya, I love it. Qala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaanmu kepadanya, yakni kepada suratul Ikhlas itu, memasukkan kamu ke dalam syurga. Masya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teruskan lagi dengan udah berapa minit dah, kan panjang benar pula kita bersembang. Ini kira tazkirah Sya'ban lah, sementara kita countdown for Ramadan. So we are doing a tazkirah Sya'ban insya-Allah. Okay. Baik, tanpa melengahkan masa, kita tengok kitab yang kedua pula lah. Tadi kitab Arab, sekarang kitab Jawa pula, Tafsir Al-Azhar, yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka. Tengok apa kata Buya Hamka. Disebut di sini, saya petik beberapa penjelasan, sebab kalau nak baca semua berapa muka surat ni, siji loro telu papat lima 6 muka surat. Sekarang tak habis-habis kan. Baik,
Jadi saya petik beberapa perenggan. Imam Ghazali menulis di dalam kitabnya Jawahirul Quran mengenai suratul Ikhlas inilah. Kerana suratul Ikhlas ini memahamkan kita. Saya tidak membacakan translation, terjemahan, kerana saya sedia maklum tuan-tuan amat mengetahui terjemahan daripada suratul Ikhlas yang saya yakin kita baca saban masa ini tadi. Cuma saya petik beberapa pandangan di sini. Okey. Imam Ghazali menulis di dalam kitabnya Jawahirul Quran, kepentingan Al-Quran itu ialah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, dan ma'rifat terhadap hari-hari akhirat, dan ma'rifat terhadap as-siratal mustaqim. Ketiga-tiga ma'rifat inilah yang sangat utama pentingnya. Adapun yang lain adalah pengiring-pengiring dari yang tiga ini. Maka suratul Ikhlas adalah mengandung satu daripada ma'rifat yang tiga ini, iaitu ma'rifatullah, dengan membersihkannya, mensucikannya, mensucikan fikiran terhadapnya, dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan bahawa Allah bukanlah bapa, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakkan. There's no such thing as Trinity. Allah is the only one. Bahawa Allah bukanlah pula bapa yang menghendaki anak, dan bukan pula diperanakkan, dan bukan pula memiliki tandingan, dan bukan pula memiliki gandingan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Baik. Pandangan yang kedua, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Nabi SAW selalu membaca pada sembahyang sunatul fajr dan sembahyang al-witr kedua-dua surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Kerana kedua surah itu mengumpulkan tauhid, ilmu dan amal. Tauhid ma'rifah dan iradah, tauhid i'tiqad dan tujuan. Suratul Ikhlas mengandungi tauhid i'tiqad dan ma'rifat dan apa yang wajib dipandang. Tetap teguh pada Allah menurut akal yang murni, iaitu esa, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Kerana itulah Nabi SAW juga menegaskan dalam salah satu hadisnya, surah Al-Ikhlas adalah thuluthul Quran, 1/3 dari Al-Quranul Karim. Jadi, saudara dan saudariku, muslimin dan muslimat, my dear brothers and sisters, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk sentiasa membaca Al-Quranul Karim, yang menjadi teman setia kita, our best friend dunia dan akhirat. Dan saya akhiri dengan pantun jugalah, berpantun kita. Orang Perak lah katakan, kan? Apa pantun nak bagi ni? Nasi lemak buah bidara, sayang selasih di atas para. Marilah kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Sejahtera kita di dunia dan akhirat juga. Sekian dahulu. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.